Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala hari ini kita akan mempelajari, mengulang balik pelajaran berkenaan dengan akhlak tahun 2, iaitu pelajaran yang keempat, iaitu adab di masjid. Adab ini adalah kelakuan yang elok apabila kita berada di masjid. Masjid adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid adalah tempat untuk kita menunaikan solat fardu 5 waktu, solat sunat, mengaji Al-Quran, berzikir, mendengar ceramah agama, majlis ilmu di masjid. Jadi apabila kita berada di masjid, misalnya masjid, apabila kita berada di masjid, mestilah kita menjaga adab berada di masjid. Jangan sesekali kita mengotorkan masjid dengan najis, dengan pakaian yang kotor, dengan pakaian yang bernajis. Tidak boleh sama sekali kita mengotorkan masjid. Masjid adalah kediaman untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi apabila kita berada di masjid, mestilah kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan di masjid. Okey. Jadi justru itu cikgu harap contohnya apabila Faiz ataupun Isa pergi ke masjid, pastikan memakai pakaian yang bersih, berwangi-wangian. Okey. Jadi cikgu nak tanya di sini, contoh masjid yang biasa yang kamu lewati, Hannah dan Hakimi, di mana? Okey, masjid yang biasa kita lewati contohnya di Masjid Besi, masjid di Putrajaya. Masjid bukan sahaja untuk kita menunaikan solat fardu di sana, bahkan masjid juga dijadikan sebagai bahkan di masjid juga terdapat perpustakaan awam, tandas awam, okey, dan kawasan taman permainan yang lapang dan mendamaikan. Di masjidlah tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perpustakaan di masjid disediakan dengan buku-buku tentang karya-karya oleh tokoh-tokoh agama, ulama, mufti di setiap negeri. Okey, kalau cikgu nak bagi contoh masjid di Terengganu, misalnya masjid di kampung cikgu, itu Masjid Kayu di Besut Terengganu, juga itu sebuah masjid yang cukup unik rekaannya. Dan Masjid Hadari di Terengganu juga cukup unik rekaannya. Dan masjid di Negeri Sembilan, iaitu Masjid Sendayan, masjid itu cukup unik dan cukup selesa untuk alhamdulillah untuk kita beribadah di sana. Jadi masjid terapung, masjid bukan saja untuk kita solat fardu, solat Jumaat di sana, bahkan masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk akad nikah. Tempat untuk kita mengakad nikah. Ada satu dewan untuk persandingan pasangan suami isteri, dan di dewan tersebut disewakan khaslah untuk pengantin lelaki dan perempuan untuk menyambut perkahwinan mereka. Jadi itulah tentang keadaan di masjid. Jadi masjid juga dijadikan tempat bagi mengajar mu'allaf, mu'allaf, dan menjadi tempat sebagai khusus untuk para muazzin, para khatib, para imam untuk di masjid. Subhanallahil azim. Jadi mestilah kita menjaga adab di masjid. Masjid adalah tempat yang mana untuk kita menuntut ilmu, tempat kita menunaikan solat fardu 5 waktu berjemaah di masjid. Dan bila kita, contohnya kita dah penat belajar di sekolah, kita pun ikut ayah ke masjid pada waktu maghrib. Alhamdulillah. Itu cukup indah dan cukup mendamaikanlah dengan suasana di masjid. Okey. Jadi ini tentang adab di masjid. Jadi marilah sama-sama kita mengunjungi masjid, mengimarahkan masjid. Masjid adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi marilah sama-sama kita menjaga adab kita di masjid. Okey? Okey, itu tentang adab di masjid. Okey, jadi bila mana murid-murid sekalian melawat ke masjid, pastikan berpakaian bersih, membasuh kaki. Cikgu bagi contoh kisah cikgu menziarahi cikgu solat di Masjid Jami' di Kuala Lumpur. Cukup indah dengan laungan azannya, cukup mendamaikan di tengah ibu kota di masjid. Okey? Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita lihat apakah adab-adab masuk masjid. Itu yang pertama. Dan seterusnya adab-adab keluar masjid. Dan cikgu akan ajar juga doa masuk dan keluar masjid. Okey. Dan kita lihatlah apakah kelebihan fadilatnya orang menjaga adab di masjid dan akibatnya tidak menjaga adab di masjid. Okey. Jadi kita lihat pada paparan yang seterusnya, iaitu adab-adab masuk masjid. Adab-adab masuk masjid yang pertama adalah berkeadaan. Adab-adab masuk masjid yang pertama itu berkeadaan suci dan bersih. Berkeadaan suci dan bersih. Kita masuk ke masjid berpakaian bersih dan suci. Memakai pakaian serba putih yang telah dibasuh pakaian tersebut dengan bersih dan suci. Dan kita masuk ke masjid tersebut dengan keadaan suci dan bersih. Okey, berkeadaan suci dan bersih. Itu adab masuk masjid. Okey, yang kedua membaca doa masuk masjid. Okey, kita baca doa masuk masjid. Seterusnya berkeadaan suci dan bersih, membaca doa masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Okey, mendahulukan kaki kanan dan solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Okey, berkeadaan suci dan bersih, memakai pakaian bersih dan suci dan membaca doa masuk masjid. Mendahulukan kaki kanan, masuk ke masjid dengan kaki kanan dan solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ni caranya adalah kita niat usolli sunnat tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendahulukan memasuki masjid itu dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Okey. Seterusnya adab masuk masjid, iaitu yang pertama berniat iktikaf. Berniat iktikaf di masjid. Besar pahalanya sekiranya seorang itu dia berniat iktikaf di masjid. Cukup besar pahala bagi orang yang berniat iktikaf di masjid. Kalau pada bulan Ramadan, ramai orang pada 10 malam terakhir itu beriktikaf di masjid. Bermalam di masjid selama 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan itu untuk merebut malam Lailatul Qadar, untuk menunaikan solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu agar hajat kita contohnya untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu, pada malam Lailatul Qadar itu, agar Allah memanjangkan usia kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita. Jadi itulah bila pada bulan Ramadan ramai orang mengimarahkan masjid. Namun kita kenalah jaga adab-adabnya bila berada di masjid. Inilah yang kita akan mempelajarinya, iaitu adab-adab masuk masjid dan adab-adab keluar masjid. Okey. Dan berzikir dan membaca Al-Quran. Okey, di masjid kita boleh berzikir dan membaca Al-Quran. Contohnya berzikir, kita berzikir dengan menyebut Allah, Allah, Allah di masjid. Ataupun dengan sebutan La ilaha illallah, La ilaha illallah, ataupun Subhanallah. Dan membaca Al-Quran di masjid. Kita buka mushaf Al-Quran dengan adab, dengan ada wuduk. Dan kita membaca Al-Quran dengan tartil. Okey, contohnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Okey, baca Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sehinggalah kepada surah
Surah An-Nas. Okey? Dan tidak bergurau dan membuat bising. Di masjid tidak boleh sama sekali kita bergurau dan berbuat bising. Tidak bergurau dan membuat bising. Pastikan sekiranya kita membawa anak kecil, jangan biar dia menangis. Biarkan dia tenang, berada dalam dia punya set baby, tempat duduk bayi yang disediakan khas yang boleh dibeli di kedai. Okey, tidak bergurau dan membuat bising. Dan pastikan anak kita misalnya umur 10 tahun jangan berlari-lari, pergi ke soft perempuan, pergi ke soft lelaki, jangan bergurau-gurau di masjid. Kita didik anak kita supaya mereka dapat berkelakuan dengan baik berada di masjid, tidak bergurau dan membuat bising ketika berada di masjid. Subhanallah. Jadi marilah kita sama-sama kita jaga adab-adab masuk masjid ini. Okey, justru itu adab-adab keluar masjid. Apakah adab-adab keluar masjid? Tentu sekali adab-adab keluar masjid iaitu membaca doa keluar masjid. Dan melangkah keluar dengan kaki kiri. Melangkah keluar dengan kaki kiri dan berniat untuk datang semula. Berniat untuk datang semula dan beradab sopan ketika keluar dari masjid. Pastikan murid-murid semua tulis bacaan Jawi ini kepada Rumi yang cikgu telah bacakan, okey, dalam buku teks anda. Okey, yang pertama ada adab keluar masjid, membaca doa. Okey, yang kedua melangkah keluar dengan kaki kiri. Yang ketiga berniat untuk datang semula. Yang keempat beradab sopan ketika keluar dari masjid. Kita punya adab yang sopan bila kita keluar dari masjid. Jangan kita keluar dengan masjid dengan kita mencuri. Jangan kita keluar ke masjid dengan kita merompak orang di dalam masjid. Itu tidak ada adab. Bahkan perbuatan mencuri dan merompak itu juga adalah satu dosa besar. Okey. Seterusnya, adab-adab keluar masjid iaitu tidak mengambil barang milik orang lain. Inilah adabnya bila kita berada di masjid. Ada satu ketika cikgu pernah solat di masjid bersama ibu cikgu. Cikgu dengan ibu cikgu solat di masjid. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang matanya merah. Nampak gaya dia seperti cuba-cuba untuk mencari sesuatu. Jadi cikgu dengan ibu cikgu masa tu cepat-cepat selamatkan handbag kami, supaya tidak diragut ataupun tidak dicuri oleh pengunjung di sana lah. Ada satu cerita juga yang mana daripada rakaman CCTV, orang tengah solat berjemaah di masjid, tiba-tiba je datang lelaki melangkah di bahagian soft perempuan, cuba ambil dengan secara tersembunyinya barangan perempuan tersebut. Jadi perempuan tersebut daripada tengah solat terus membatalkan solatnya dan cuba kejar barang yang cuba untuk lelaki itu curi itu. Jadi itulah mana kita kena menjaga adab sopan kita. Jangan sekali-kali kita melakukan perkara maksiat bila kita berada di masjid. Ada satu orang yang mana tidak bertanggungjawab, melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan zina iaitu bersetubuh tanpa nikah, lalu membuang bayi tersebut, di dalam masjid. Supaya orang-orang yang solat berjemaah di masjid itu mengambil bayi tersebut dan dapat menjaganya. Itulah adab-adab keluar masjid, iaitu tidak mengambil barang milik orang lain. Jadi kita lihat pula kepada seterusnya, iaitu apakah pula doa masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dan doa keluar masjid iaitu daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Ya Allah, engkau
ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu kelebihanmu. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Okey, jadi hafal doa masuk masjid ini. Doa masuk masjid iaitu Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dalam bahasa Melayu pun boleh hafal. Ya Allah, engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Dan doa keluar masjid daripada Fatimah radhiyallahu anha, doa keluar masjid, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu kelebihanmu. Dia bezanya fadlik dengan rahmatik. Boleh hafal. Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Doa keluar masjid, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Itu doa keluar masjid. Okey, dapat tangkap dan dapat faham apa yang disampaikan? Okey, justru itu kita lihat pula kepada fadilat beradat di masjid. Fadilat beradat di masjid yang pertama iaitu dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dapat mengeratkan silaturahim antara jemaah. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara jemaah dan beroleh ketenangan jiwa. Dan dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik, dihormati oleh orang lain, dapat ganjaran pahala. Jadi fadilatnya kita beradat di masjid, yang pertama dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengeratkan silaturahim antara jemaah, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Bila kita sentiasa solat berjemaah, kita pun kata, Aminah solat jemaah sama, Fadli solat jemaah sama, Rahmah kamu solat jemaah bersama-sama. Subhanallah. Itu yang dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara jemaah dan beroleh ketenangan jiwa bila kita berada di masjid dan dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Kita bergaul dengan rakan-rakan kita dan dihormati oleh orang lain dan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelebihan beradat di masjid. Cikgu minta murid-murid semua catat jawi tersebut kepada Rumi. Itu fadilat beradat di masjid, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengeratkan silaturahim antara jemaah, beroleh ketenangan jiwa, dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik, dihormati oleh orang lain, dapat ganjaran pahala. Jadi, apakah pula akibat tidak beradab di masjid ini? Yang pertama iaitu akibat tidak beradab di masjid. Kalau seseorang itu dia tidak menjaga adab di masjid. Kata tadi, kelebihan bagi orang yang beradab di masjid itu mendapat ketenangan jiwa. Rasa tenang je jiwa dia. Dengan baca doa masuk masjid, keluar masjid baca doa, berpakaian sopan di masjid. Itu kelebihannya. Jadi, apakah pula akibat tidak beradab di masjid ni? Iaitu merosakkan keimanan diri, menimbulkan kemarahan jemaah masjid, tidak dihormati oleh jemaah masjid, berdosa. Jadi inilah akibat tidak beradab di masjid, iaitu merosakkan keimanan diri, menimbulkan kemarahan jemaah lain. Dia datang ke masjid berpakaian busuk, kaki penuh dengan najis. Orang lain tengok dia pun akan menimbulkan kemarahan bagi orang di sekelilingnya di masjid tersebut. Tidak dihormati oleh jemaah lain. Orang akan timbulkan rasa tidak hormat kepadanya dan berdosa. Misalnya dia masuk ke masjid, dia pergi pukul orang. Jadi timbul berdosa lah. Okey. Dan lihat pula ini tamat. Okey. Kita telah bicarakan berkenaan dengan adab masuk masjid, adab keluar masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Jadi apakah doa masuk masjid? Kena ingatlah kan, doa masuk masjid iaitu Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dan doa keluar masjid apa?
Faiz, Hana, Hakimi, Lisa, iaitu Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Okay, kena ingat. Okay. Okay, jadi cikgu dah terangkan doa masuk masjid, doa keluar masjid, fadilat ataupun adab di masjid dan akibat tidak beradat di masjid. Okay. Okay. Okey, murid dalam kumpulan berbincang tentang murid dalam kumpulan melakukan adab-adab masuk dan keluar masjid. Boleh kita amalikan apabila kita dah belajar ni. Bila nanti pergi ke masjid, amalkan adab-adab masuk masjid, iaitu berpakaian bersih misalnya. Dan murid boleh lakukan dengan adab keluar masjid. Apa? Dengan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Dan berbincang dan menyenaraikan fadilat beradat dan akibat tidak beradat di masjid. Kelebihan beradat di masjid, orang hormat kita, dihormati oleh orang lain. Dan akibat tidak beradat di masjid, orang tidak akan hormat kita, menimbulkan kemarahan kepada jemaah yang lain. Dan cikgu minta murid-murid untuk menghafal doa masuk dan keluar masjid beramai-ramai. Okey? Kena hafal doa masuk masjid dan keluar masjid. Dan nanti akan ada soalan lah dalam exam. Tahukah anda berniat iktikaf ketika beradab di dalam masjid adalah sunat dan mendapat pahala? Seseorang yang berniat iktikaf di dalam masjid adalah mendapat pahala dan ia adalah perkara yang sunat. Menjaga adab sopan ketika berada di dalam masjid, itu adalah satu amalan yang cukup bagus dan mesti diamalkan. Okey. Okay, justru itu sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.